Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you sent your blessings on the Prophet Abraham alayhi salam and his children. You are indeed the praiseworthy, the glorious. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, bless Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the children of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you blessed the children of Abraham alayhi salam, for you are undoubtedly the praiseworthy, the glorious. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang menutup keaiban hamba yang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tujuh 3 minit malam, teruskan lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda, jam yang kedua untuk inspirasi, edisi hari Khamis bersama saya DJ Irwan. Waktu ini seketika nanti kita bersama lagi untuk salam masjid. Boleh wawarkan untuk aktiviti di Masjid Surah berhampiran anda, dan juga boleh hantarkan seterus ke Facebook IKIM FM pada ketika ini. Di samping itu juga akan kita bacakan menerusi hebahan yang telah pun dihantarkan secara online di www.ikimfm.my/hebahan. Nantikan seketika nanti di IKIM FM, pilihan utama anda. Al-Quran huwa kitabu kalamullah. IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi, bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan nadi transformasi ummah, sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran
Saudara, kita kongsikan untuk Salam Masjid pada waktu ini untuk kita teruskan lagi dalam ruangan Salam Masjid. Antara yang telah pun kami terima menerusi www.ikimfm.my/haibahan. Kuliah bulanan di Masjid Bandar Tangkak, iaitu pada malam ini kuliah Isyak bersama Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, Unit Falak Negeri Johor, dan diikuti pada 18 April kuliah subuh bersama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Yang berikutnya ketiga 22 April pula kuliah maghrib bersama Ustaz Muhammad Fairuz Ali Akbar, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Jauhar. Juga yang keempat 24 April kuliah maghrib bersama Kiai Haji Suhaili bin Solikin. Sementara itu, pihak Madrasah Diniyah Islamiyah ataupun singkatan MADI Kampung Jejawi dalam Perlis menjemput semua warga Perlis dan kawasan sekitar untuk menghadiri kuliah maghrib perdana yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus Syahul Hamid, pendakwa bebas dari Pulau Pinang, pada 18 April hari Sabtu bermula jam 7.30 malam di Balai Islam MADI Kampung Jejawi dalam Arau Perlis. Berikutnya pula, Biro Khairat Kematian Masjid Jami' Al-Khadijiyah di Pantai Dalam menyeru kepada seluruh ahli untuk kemaskini butiran peribadi dan status pembayaran di pejabat masjid, ataupun boleh hubungi pihak masjid di talian 03-2242-0004. Pada siapa yang tinggal berhampiran yang berada dalam lingkungan karya masjid, anda dialu-alukan untuk mendaftarkan keluarga anda di bawah Khairat Kematian Masjid sebagai satu langkah bijak dalam menguruskan kematian yang datang tanpa diduga. Berikutnya pula, Masjid Al-Muktafi Billah Shah Ladang Terengganu menganjurkan bicara ilmuwan Islam oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Syauqi Uthman, pensyarah UPN Serdang di Dewan Solat Utama, iaitu untuk kuliah Isyak pada 23 April hari Khamis bermula selepas solat Isyak bertajuk Jejaki Kisah Nabi Musa dengan Al-Quran, Ibrah dan Hikmah. Kuliah subuh pada 24 April Jumaat bermula selepas solat subuh bertajuk Rahsia 3 Kul. Muslimat dicepak hadis. Barang pertanyaan boleh hubungi Imam Masjid Ustaz Ahmad Yassar di talian 0194933252. Juga berikutnya, kuliah bulanan bersama Al-Fadil Ustaz Zahid Idrus di Masjid Al-Ihsan Bandar Kinara Puchong, Selangor pada 26 April hari Ahad malam selepas solat maghrib, dan diikuti Biro Agama Pusat Khidmat Masyarakat Putrajaya dan juga Surau Al-Furqan mengadakan Malam Kesianan Islam bertempat di Surau Al-Furqan Presin 11 Putrajaya pada 9 Mei Sabtu. Antara yang bakal meraihkan program ini adalah kumpulan nasyid juga kasidah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya, serta dimeriahkan lagi dengan kehadiran selebriti Iwan Syahman dan kumpulan Rabbani. Datang beramai-ramai, masuk adalah percuma. Boleh hubungi untuk maklumat lanjut Ustaz Aiman 0108917845. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu hari yang panjang bercerita tentang solat. Yang kemudian marilah kita melihat, kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan perbuatan solat yang dilakukan oleh seorang manusia. Kita yang berdiri menghadap dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, siapa memelihara solat dalam waktunya, Allah dia akan memperoleh cahaya, bukti jelas dan kelepasan di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak memeliharanya, sesungguhnya tiadalah ia memperolehi bukti yang jelas, cahaya dan kelepasan di hari kiamat. Dan dia akan ditempatkan bersama Qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Saudara, sementara kita nantikan azan maghrib bagi restoran Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam kawasan Suatu dengannya 7.21 malam. Kita ikuti terlebih dahulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim bermula dengan surah Al-Fatihah dan diikuti dalam surah An-Nahl ayat 1 hingga ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء
وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarlah kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat Allah, sesungguhnya tak terkira. Masya Allah, segala-galanya nikmat tuan-tuan, segala-galanya nikmat. Lihatlah kepada langit yang membiru. Langit membiru bukan pemisah. Lihatlah kepada keindahan alam ini ya Allah. Lihatlah sekitar alam. Dunia luas terbentang, Masya Allah. Lihatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sayang, berapa ramai di kalangan kita yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apakah ciri-ciri orang yang bersyukur? Salah satu ciri-ciri orang yang bersyukur ialah orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan rezekinya pada jalan Allah. Itulah lambang orang bersyukur. Dan Allah jamin setiap apa yang diberikan kepada kita kepada jalan Allah, Allah balas. Wa ma anfaqtum min syai' fa innallaha ya'lamu. Apa yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, Allah akan balas, Allah mengetahuinya. Ayuh tuan-tuan, marilah kita berwakaf di bulan yang penuh dengan barakah ini. Anda boleh menghubungi Majlis Agama Islam Johor. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله. InsyaAllah sebentar lagi 7.21 minit malam akan kudara azan. Nanikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan maghrib ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang baik, kehormatan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau benar-benar tidak memungkiri janji. Azan maghrib itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Iwakaf Johor.
Banyak orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana nak kaya? Bagaimana nak kaya, Ustaz? Allahu Akbar. Allah memberikan jawapan yang sangat hebat di dalam Quran. Nak kaya mudahnya apa? Dengan cara mudahnya apa? Banyakkan sedekah, banyakkan wakaf, banyakkan wakaf. Orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berwakaf, itulah satu cara untuk menjadi kaya. Bukankah Allah sebut berkali-kali dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut bahawa orang yang bersedekah, orang yang berwakaf akan digandakan. Sehingga ada di dalam suratul Baqarah menceritakan bahawa digandakan 700 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, pelaburan apa yang lebih mahal daripada 700 kali ganda? Tidak ada skim, tidak ada pelaburan, tidak ada saham yang lebih hebat daripada saham wakaf. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mensia-siakan segala janjinya. Apa janji Allah? Setiap yang bersedekah akan dikurniakan balasan dan ganjaran yang hebat. Ayuh tuan-tuan, marilah kita berwakaf di bulan yang penuh dengan barakah ini. Anda boleh menghubungi Majlis Agama Islam Johor. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my. Untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, sebentar tadi 7.21 malam telah pun kudara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di IKIM FM Perantauan Mana mengucapkan kepada anda selamat menunaikan solat fardu maghrib walau di mana jua anda berada. 7.30 malam kita bawakan kembali siaran ulangan motivasi pagi terbitan Mona Jasman bersama dengan Ustaz Kapten Muhaidi. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah al-thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun daripada kamu yang berwudu dan melebihkan basuhannya kemudian berdoa, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ia boleh memasukinya melalui pintu yang ia kehendaki. Riwayat Muslim. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Chocolagen dengan gabungan coklat dan kolagen marin berbuntu tinggi adalah satu lagi coklat berfungsi dari pengeluar coklat minda. Ianya kaya dengan antioksidan, sangat berfaedah untuk kesihatan kulit serta mengurangkan kedutan untuk anda kelihatan awet muda. Chocolagen dalam bentuk coklat sedia dimakan, ready to eat, tidak perlu bancuan air, sangat sedap rasanya, mudah disimpan atau dibawa ke mana-mana. Dapatkan faedah kolagen sambil menikmati coklat sedap dengan cara baru Chocolagen. Hubungi talian 013-250-1010 atau 013-254-1010 atau layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. Sedap, mudah, berkesan. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kejaya
Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Kepada warga Sabah, dengarlah IKIM FM di frekuensi 93.9 FM, pilihan utama anda. Bisai bah. Mari bersama kita ikuti segmen Motivasi Pagi eksklusif di IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang budiman, IKIM FM bersama rancangan Motivasi Pagi penerbit Ustazah Mona Jasman. Saya Kapten Muhaidi Haji Mustafa daripada Kor Agama Angkatan Tentera mengajak sidang pendengar yang budiman yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, melaksanakan ibadah riadah seumpamanya, ataupun melaksanakan apa-apa aktiviti di pagi ini, mudah-mudahan mendapat inayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebagai individu muslim itu kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi sebagai manusia yang ingin mencari kejayaan, manusia yang ingin mencari kebaikan, manusia yang ingin menjadikan dirinya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah seperti mana yang disarankan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashyun. Sidang pendengar, apakah yang dimaksudkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashyun? Sesungguhnya berjaya atau telah berjaya individu maupun masyarakat mukmin muslim itu orang-orang mukmin yang beriman di sisi Allah. Apakah tanda-tanda orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu allazina hum fi salatihim khashyun. Mereka iaitu yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana untuk mendapat sidang pendengar yang budiman, bagaimana untuk meraih allazina hum fi salatihim khashi'un? Iaitulah yang pertama, masyarakat berlaku dalam diri masyarakat maupun individu ada beberapa kategori jenis solat yang saya ingin titik beratkan di sini. Yang pertama, jenis sembahyang ramai individu maupun umat Islam yang tidak bersolat, bahkan ramai juga yang tidak tahu ingin bersolat. Dahlah tak sembahyang, selepas itu tidak ingin ambil maklumat bagaimana melaksanakan sembahyang. Yang ini bagaimana untuk menggapai allazina hum fi salatihim khashi'un, kerana ia tidak berusaha dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang. Yang jenis kedua ini, orang yang melakukan laksana solat ini secara zahir sahaja, sembahyang akan tetapi dengan bacaan ataupun pelaksanaan, tata cara pelaksanaan sembahyang itu tidak sempurna. Malahan ia menjadi budaya ikut-ikutan sahaja. Kamu sembahyang, kadang-kadang zuhur sembahyang, sidang. Kadang-kadang asar sembahyang, maghrib culah, maghrib tinggal. Kadang-kadang maghrib sembahyang, subuh tinggal. Jadi jenis yang kedua ini ada juga jenis manusia yang tidak menitikkan berat tentang perihal solat. Sidang pendengar IKIM FM, jenis yang ketiga iaitulah golongan yang melakukan solat cukup sempurna. Apakah solat sempurna? Yang memahami tentang etika solat, melaksanakan solat itu menerusi rukun yang dijagai sebanyak
beberapa rukun yang harus diketahui oleh individu untuk melaksanakan tata cara solat, yang mana golongan yang melakukan solat cukup sempurna ini 5 waktu sehari semalam seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sedikit yang berlaku tidak dihayati. Dan apakah erti ataupun kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan solat itu sebagai rukun Islam yang keberapa sidang pendengar yang budiman? Ini perlu dititik beratkan, iaitulah setelah mengucap 2 kalimah syahadah, maka rukun Islam yang kedua iaitulah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Golongan yang keempat, sidang pendengar IKIM FM, iaitulah sembahyang yang sesekali khusyuk, sesekali lalai. Ketika ia mendapat musibah sebagai contoh, maka ketika itulah sembahyang yang mengharapkan pertolongan daripada Allah, mengharapkan pandangan daripada Allah, mengharapkan balasan daripada Allah. Ketika ia senang, tidak ada ujian musibah yang melanda pada dirinya, maka ia meninggalkan sewenang-wenangnya, ia meninggalkan semudah-mudahnya tentang syariat Allah SWT terhadap solat ini. Maka yang ini juga adalah solat yang tidak mendapat khasyi'un ataupun khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sidang pendengar IKIM FM, iaitulah golongan yang melakukan solatnya sempurna, bukan saja melaksanakan tata cara seperti mana rukun yang telah 13 rukun yang ada untuk mensahkan seseorang individu itu sembahyangnya, akan tetapi ia perlu juga faham serta berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam ibadat solat itu di luar solat, yang mana ini adalah jenis kelima, jenis golongan mereka yang mendapat allazina hum fi solatihim khasyun. Kenapa saya menyatakan itu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menerusi riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan suatu amalan ataupun ibadah hamba-Nya itu. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamihi bi qudratihi, dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ini bakal mencatat setiap perkara yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jadi sidang pendengar IKIM FM menerusi motivasi pagi ini, mudah-mudahan ia suatu suntikan kepada diri kita. Amal ibadat ini perlu dititik beratkan. Kerana apa? Kerana ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah je. Berusaha untuk mendapat allazina hum fi salatihim khasyi'un. Bagaimana untuk mendapat khasyi'un? Seperti yang sebenarnya saya sebutkan, bukan jenis yang pertama, bukan jenis yang kedua, bukan jenis yang ketiga, dan bukan jenis yang keempat. Akan tetapi jenis yang kelima, iaitulah golongan yang melakukan solatnya sempurna dan cuba berusaha untuk memahami dan kenapa diaplikasikan dalam kehidupannya dengan kesempurnaan dilaksanakan menerusi kefahaman itu, maka ia akan mendapat balasan daripada Allah, iaitulah qad aflahal mu'minun. Bagaimanakah kejayaan berlaku pada individu muslim itu? Iaitulah allazina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka yang mendapat dalam solatnya itu dalam keadaan khusyuk, dan solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin lihat bagaimanakah individu itu berjaya. Individu itu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, berpaksikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berusaha untuk menjaga solatnya, mereka yang berusaha untuk memahami bagaimana tata cara melaksanakan salat, mereka berusaha bagaimana untuk mengaplikasikan salat itu dalam kesempurnaan ketaatannya melakukan ibadah salat itu di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam masyarakat, dan di dalam
amalan hari-harian. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha menjaga tentang salatnya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu kita akan bertemu di lain ruangan. Saya Kapten Muhaidi Haji Mustafa menerusi Motivasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ipoh 102.7 Antudkhilani Rabbil Jannah Hadha aqsa ma atamanna Antudkhilani Rabbil Jannah Hadha aqsa ma atamanna وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا سرت إلهي اجعلني في دربي نورا واغفر لي وإذا سرت إلهي اجعلني في دربي نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا
ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة. Cipta Sukses Marketing, kilang OEM bersijilan halal JAKIM dan mesti terkemuka di Malaysia yang menghasilkan produk susu kambing. Untuk usahawan yang berminat, hubungi kami segera. Maklumat lanjut, sila hubungi Cipta Sukses Marketing 019-220-3025, 019-220-3025 atau email ke copy3g@yahoo.com.my. Layari laman web kami di www.csm2u.com.my untuk info lanjut. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan. Semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Ya, cuba tengok ni. Umrah mesti sejuk bulan Disember bersama Angkuts. RM5,990 pakej umrah dan RM199 pakej panjungan Muslim. Kalau begitu, kita hubungi 097479999, 097479999. Angkuts Travel, teman seperjalanan anda. Susu Asakina serbuk susu yang dirumuskan khas dari susu kambing tempatan. Susu Asakina diadun bersama-sama ginkgo biloba, kismis serta matna yang diasra untuk dijadikan minuman yang berkhasiat sebagai minuman harian anda. Susu Asakina memberi tenaga dan mampu menguatkan tulang dan mengenyangkan. Susu Asakina sungguh lazat. Dapatkan hari ini. Hubungi Azmir Hakim Enterprise 0552607006 atau 0195726162. Assalamualaikum, saya Diana Amir. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Radio IKIM FM kerana banyak memberikan ilmu-ilmu baru kepada saya untuk memudahkan saya untuk terus istiqamah. Kerana Alhamdulillah selepas saya berhijrah, barulah saya sedar bahawa Radio IKIM FM ialah pilihan utama saya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang disampaikan pengumuman surat pada insya' bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari ini 27 Jamadil Akhir 1436 Hijrah bersamaan 16 April 2015. Kanga Alustar 8.38 malam, Pulau Pinang 8.37 malam, Ipoh 8.34 malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 8.31 malam, Seremban dan Melaka 8.28 malam, Johor Bahru 8.21 malam, Kuantan 8.25 malam, Kuala Terengganu dan Kota Baru 8.26 malam, Miri 7.42 malam, Kuching 7.56 malam, Lak Datu 7.24 malam, Tawau 7.27 malam, Kota Kinabalu 7.35 malam. Demikian tadi disampaikan pengumuman surat pada insya' untuk hari ini 27 Jamadil Akhir 1436 Hijrah bersamaan 16 April 2015. IKIM FM mengajak para pendengar untuk menunaikan salat pada mana sahaja anda berada. Selamat menunaikan salat pada insya' dari kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Allah, Ya Allah. Negeri Sembilan 102.7. Walaupun dia boleh menghantar kenderaan ke bulan, akan tetapi di sisi Allah, pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memiliki apa-apa makna pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya manusia itu tidak mengenal siapa diri. Berkongsi ilmu bersama Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, membicarakan kitab Zammil Ghurur daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam Imam Ghazali, menerusi segmen Khazanah Ilmuwan bersiaran setiap Jumaat 9.15 malam hanya di IKIM FM.
Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya membaca Al-Quran di rumah. Kebiasaan baginda Rasulullah bila mana membaca Al-Quran akan dihayati dengan penuh insaf setiap ayat yang dibaca oleh baginda. Ketika baginda Rasulullah membaca akan keluhan Sayyidina Ibrahim tentang perbuatan umatnya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Baginda terhenti, tak dapat menahan titisan air mata, mengingati tentang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana baginda Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah tentang umatnya, maka kekhawatiran pun lahir di hati baginda Rasulullah tentang umatnya. Setelah berhenti daripada menangis, beliau menyambung bacaan Al-Quran sehingga sampai kepada keluhan yang kedua yang keluar daripada lisan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, yakni umat Nabi Isa, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, akan tetapi bila mana engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau maha bijaksana lagi maha mulia. Maka di dalam hal ini Nabi pun kali yang kedua menangis oleh kerana Nabi Isa pun mengeluh tentang umatnya. Tangisan semakin kuat kepada baginda Rasulullah sehingga Jibril dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya apa yang menyebabkan baginda kekasihku menangis. Maka ditanya oleh Jibril, baginda pun menceritakan apa yang menyebabkan baginda menangis. Maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, walaupun Allah Maha mengetahui apa yang sudah berlaku. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Jibril, turunlah kepada Muhammad, beritahulah kepada dia kalau aku akan menjadikan dia ridha kepada apa saja yang dia mohon kepada aku. Aku akan beri apa saja yang dia minta kepada aku. Inna sanurdihi fi ummatih. Kami Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia ridha akan apa saja yang dia mahukan untuk umatnya. Jibril turun memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah baginda tersenyum. Kata Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah merupakan tempat yang menjadi amat tempat berharap kepada baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelamatkan umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan Allah pasti akan memberi kepadamu wahai Muhammad pemberian sehingga kamu ridha. Cerita tadi yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menunjukkan bahwasanya bagaimana baginda Rasulullah amat mengingati kepada umatnya dan nasib yang akan dialami oleh mereka, sehingga nasib yang belum menimpa kepada mereka sudah dirisaukan oleh baginda Rasulullah, sehingga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umatnya dapat diselamatkan. Ini adalah tanda kasih dan sayang yang amat luar biasa daripada baginda Rasulullah. Apakah dan sejauh manakah kasih dan sayang kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
dalam rumah tangga kita, yang penting adalah kita merancang rumah tangga kita dan merancang kebahagiaan rumah tangga, bukan merancang keuangan semata-mata, bukan merancang percutian semata-mata, tapi merancang kebahagiaan rumah tangga. Sebab seperti mana yang ayat yang sering saya ulang-ulangkan, bahawa perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia antaranya adalah kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Allah sebut dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di syurga nanti semua masuk syurga, dikembalikan dengan ahli keluarganya dengan keadaan yang masrura, yang keadaan yang bahagia. Dan bahagia ni pula Allah sebut dahikatun mustabsyirah, berketawa dan juga berceria. Carta IKIM FM kini kembali dengan musim baru tahun 2015. Kini dikenali dengan nama Carta Nasyid IKIM FM. Bersiaran setiap Sabtu 10.15 pagi dan ulangan setiap Ahad 10.15 malam. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. 8 malam nanti ikuti siaran ulangan tafsir Al-Quran untuk tafsir surah Yusuf bahagian ke-52 bersama Ustaz Dr. Syauqi Osman, terbitan Ustaz Haji Mahathir Syahruddin. Terus setia bersama kami bersama dengan Mesut Kurtis waktu ini Ruhi Fidak di IKIM FM, pilihan utama anda. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك عانق طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر ورواك شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى
شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك